Tadi ada kelas tak pagi adik? Ada. Ada kimia? Okey. Pagi-pagi ya kimia tak? Okey. Sekejap Okey, kita mula soalan muka surat 138. Okey. Alright. Soalan nombor 1. Apa kariotip bagi perempuan dengan sindrom Down? Okey. Apa kariotip dia? Mana? Oh yang ketah ibu. Bak sebelah muka surat 145. 138. 138. Cikgu kata 138 Ilyas. Siapa 146? Yes. B. 138 146. Musalah urat Dah sonok reka lah Ilyas. Memang waktu kita lagi. Okey. Tak ada apalah. Okey, kau dah buat pun patut pun. Memang ada siap. Allah Akbar. Okey, jom kita tengok. Okey, tengok sama-sama. Okey, kariotip bagi perempuan. B. Okey, perempuan. Sekejap. 45 tambah XX. Okey, 45 tambah X. X, okey. 45. Semua jadi gini. Kejap Cikgu pandang sekejap. Boleh jadi gitu. Okey. 45 tambah dengan XX. Kalau lelaki, XX ni maksudnya kromosom. Kromosom apa ni? Kromosom. Hai. Kromosom seks. Okey. Jadi yang ni adalah kalau XX maksudnya dia adalah perempuan. Okey. Alright. So siapa namanya ni kalau lelaki sindrom Down syndrome 45 tambah X Y. So orang Down syndrome ni dia punya total kromosom dia ada berapa? 45 tambah dengan 46 47 So total kromosom untuk Down syndrome ya. Down syndrome adalah 47. Okay. So kita nombor 46. Okay. 44 tambah X kosong tu apa? D tu. Apa dia tu? Sindrom Turner. Tambah X kosong. Sindrom Turner. Janganlah main atas ni. Kat tepi je. Okay, kejap Anak cikgu ada gangguan. Anak cikgu mengganggu cikgu. Okey, soalan nombor 2. Antara berikut penyataan mengenai kromosom seks manusia yang manakah benar? Okey, apa jawapan dia? Soalan nombor 2. C. Setiap orang mempunyai sekurang-kurangnya satu kromosom X kan? Sebab lelaki 44 tambah dengan XY. Perempuan 44 tambah dengan XX. So sekurang-kurangnya ada satu kromosom X. Okey, soalan nombor 3. Isa, cikgu nak dengar suara Isa sikit. Ya. Baca je Isa. Apakah genotip bagi penderma yang mahu mendermakan darahnya kepada penerima kumpulan darah O? Jawapannya D. Okey, dia nak derma kepada penerima kumpulan darah O. Jadi mesti kumpulan darah O juga. So IO. Okey, bagus Okey, soalan nombor 4. Nafis ada tak? Nafis? Ada. Nafis baca Nafis. Lajah di bawah menunjukkan pewarisan ciri buta warna dalam satu keluarga. Sekiranya P mengahwini lelaki normal, apakah kebarangkalian memperoleh anak yang normal? Kita buat B 50%. 50%. Okey, kita tengok sama-sama Okey. Sekarang ni kita buat. Sekarang ni P ni perempuan normal kan? Okey, ni sakit apa ni? Sakit ni adalah buta warna. Awak ingat gini je. Buduh.
Buduh. Buta warna. Hah? Ha? Yang ni awak cikgu kata itu tu. Distrofi otot. Distrofi otot. Dalam awak punya ni tak ada. Cikgu nulis dok comel ni sebab cikgu dok duduk atas tempat yang proper sikit. Payah sebab cikgu punya charger payah nak connect. H ni adalah hemofilia. Okey, jadi buduh ni, Laki. adalah bukan. Oh, laki pula buduh. Buduh ni adalah penyakit terangkai seks. Okey? Oh, Bila tu. dia kata penyakit terangkai seks, maksudnya dia terangkai pada kromosom seks. Ingat tak? Terangkai pada kromosom seks. Okey? Jadi bila dia terangkai pada kromosom seks, okey, contoh soalan kan, ingat buduh buduh, buta warna, distrofi otot, distrofi otot, satu lagi hemofilia. Semua ni adalah terangkai seks. Okey, dia terangkai pada kromosom X. Okey? Alright, jadi sekarang ni dia kata yang ni P dia berkahwin dengan lelaki normal. Okey, P ni adalah perempuan normal kan? So perempuan normal. Okey, jadi X perempuan normal untuk apa namanya ni perempuan normal untuk buta warna kan. XB besar, X B besar. Berapa B? Buta warna kan huruf B kan? Okey. Lepas tu dia kahwin dengan lelaki normal kan? Ha? Cikgu duduk dengar apa dia? Tak clear. Yang perempuan pastikan ia bukan pembawa juga. Dia pembawa ke? Tidak royak. Dia dok royak Lelaki. sekejap. Lelaki tu pembawa. Lelaki mana boleh jadi pembawa? Tak salah. Puang. Perempuan ni mungkin perempuan ni pembawa. Perempuan ni pembawa. Okey, jap. Sebabnya dia normal tapi dia bawa. Kan? Okey, semula. Ya Allah ya Tuhanku. X B besar, X B kecil. Sebab dia punya mak ayah dia dekat apa ni, dia punya mak ayah mak dia tu adalah buta warna kan. Jadi dia pembawa lah. So dia kahwin dengan lelaki normal kan. X B besar Y. Okay, so alel dia dia punya gamet X B besar, X B kecil, X B besar, Y. Okay. So persenyawaan X B besar, X B besar, X B besar Y, X B kecil, X B besar, X B kecil Y. So dia kata apa? Kebarang kalian memperoleh anak yang normal. So anak normal dia berapa ni? Seorang, dua orang, tiga orang. Berapa persen sayang? 75. 75%. Boleh Nafis? Sebab apa perempuan tu? Okey, kenapa perempuan tu dia normal? Yang P tu dia perempuan ni normal. Sebab sekiranya P, okey. P tu dia perempuan normal tapi dia bawa gen terangkai seks. Dia normal kan, kalau dia just carrier dia normal. Dia adalah normal. Awak dengar tak suara cikgu? Ke awak terganggu? Dengar. Dengar cikgu takut terganggu dengan anak cikgu punya ni. Okey, jadi perempuan ni dia normal tapi dia bawa gen terangkai seks. Ya, dia bawa alel apa ni?
alel resesif pada kromosom seks dia ni kan. Okey. Jadinya awak faham tak Jadi sekarang ni 3 ni normal lah. Even hot ni normal. Dia cuma pembawa je. So 75%. Ni baru buta. Yang ni ada baru buta warna. Okey. Okey, boleh? Faham tak? Boleh? Okey, tengok. Muka surat 139 pula. Okey, padankan jenis kromosom dengan huraian yang betul. Okey, autosom apa dia? Autosom adalah yang bawa selain pada sel. Bawa wujud yang menentukan jantina. Menentukan ciri selain jantina. Okey, next adalah kromosom seks. Okey, so kromosom yang membawa jin yang menentukan jantina dan juga terdiri daripada kromosom X dan juga Y. Y. Okey, soalan nombor 2. Okey, analisis karyotik berikut. Aiman ada tak Aiman? Aiman ada tak? Aiman tak ada. Syakir ada tak? Tak ada. Takif ada tak? Tak ada juga. Ramai tak ada ni. Amin? Tak ada. Afiq? Afiq tak ada ke? Okey, Izhar. Izhar? Tak ada belaka? Subhanallah. Iqbal? Tak ada. Okey, Zul. Zul? Kemak adik tu. Ha? Zul ada tak Zul? Tengok sikit siapa ada. Kemar ada? Adam? Calon waktu tu. Okey, Kemar ada. Okey, Kemar. Soalan nombor 2 sayang. Nombor 2. Ya. Muka surat 139. Cikgu, Ya. soalan ni nak undek tu. Soalan ni nak mudah. Cuba baca soalan dia. Cuba Kemar baca dulu soalan. Karotip. Analisis karyotik. Berikut. Karyotik tu apa? Karyotik tu apa? Susunan. Apa dia? Susunan kromosom berdasarkan apa dia? Kromosom homolog kan? Berdasarkan apa? Saiz dia, kedudukan sentromere dia dan juga corak jalur. Bilangan dan juga struktur kromosom. Itu adalah karyotik. Bilangan dan juga struktur kromosom. Okey, jadi cuba kita analisis sama-sama soalan nombor 2 tu. Okey, sekarang ni soalan nombor 2 tu, kalau kita tengok susunan karyotip tu. Okey, ni perempuan ke lelaki ni? Lelaki. So kita nak tengok lelaki tu, kita tengok kat ujung sekali XY tu. X dia punya kromosom dia lagi besar, Y dia lagi kecil kan? Okay? Alright, jadi lelaki apa ni? Normal ke tak normal? Yes, lelaki normal. Okay, tengok B pula. B dia punya kromosom seks dia apa? XX kan? So kalau XX adalah perempuan ke lelaki? Perempuan. Okay, normal ke tak ni? Normal. Yes, very good. Okay, tengok C. Okay, kita tengok dekat kromosom seks dia. Sekarang ni dia ada 44 tambah dengan, kejap ada kawan kita baru nak masuk. Okay, 44 tambah dengan Y. So dia ni lelaki ke perempuan? Lelaki. So kita nak tengok lelaki tu,
Lelaki. Yes, dia adalah lelaki. Tetapi lelaki apa ni kalau XXY? Unsa. Syndrome Klinefelter. Yes, sindrom Filter. Egyptian Felter kan? Betul ke cikgu Eja ni? Cikgu. Yes. Jadi dia ada kromosom lelaki dengan perempuan sekali. Kromosom dia memang ada lelaki dengan perempuan. Tapi jantina dia adalah lelaki sebab dia perempuan, dia tak ada Y. Jadi jantina dia lelaki. Tapi dia punya alat sulit dia tu tidak berfungsi dengan baik. Sudah. Sudah. Okay. Next, D pula. Okay, tengok D. Apa yang pelik kat situ? Okay, jantina dulu. Jantina apa ni sayang? Jantina apa ni? Perempuan. Perempuan. Okay, apa yang pelik kat dia? Dekat kromosom. Kromosom 1 tu dia trisomy. Jadi dia apa ni kalau trisomy? Sindrom Down. Yes, perempuan sindrom Down. Perempuan. Okay? Gitulah cara kita analisis. Okay? Senang tu. Senang, memanglah senang. Okay, next. Soalan nombor 3. Kita tak cuba, kita tak tahu anak anda. Kita cuba baru kita tahu. Okay, soalan nombor 3. Okay, rajah di bawah menunjukkan pewarisan kumpulan darah ABO. Okay, sekarang ni kumpulan darah lelaki tu kumpulan darah A perempuan tu kumpulan darah B, tapi heterozygot kan? Sebab apa cikgu kata heterozygot? Sebab I O kan? Hetero lah ni, betul? So dia cross dengan I B I O kan? Okay? Alright. So meiosis, so dapatlah gamet dia. So gamet dia I A I O I B I O. Okay, ni gamet dia. Okay, gamet. Okay. So dia kata complete the following sentences. Okay, kumpulan darah A, B, O manusia adalah contoh alel apa? Dominan. Alel dominan A, B, O. A, B, O. Resesif. Hey. Alel apa ni? Berbilang. Alel berganda ataupun alel apa? Berbilang. Okay? Alright. Dan terdapat apa? Berapa alel yang terlibat? 3. Yes, 3 alel terlibat. Okay, yang kedua, A yang kedua tu, alel IA dan IB adalah apa? Dominan. Kodominan. IA dan juga IB adalah kodominan. Okey, terhadap alel IO yang IO apa? Yes, recessive. Okey, yang ketiga, alel tersebut menentukan jenis apa? Antigen. Yes, very good. Antigen yang terdapat pada membran sel darah. Sel darah apa? Sel darah Merah. Yes, very good. Okay, tengok complete Punnett square. Okay, so Punnett square. Okay, gamet. Okay. So, buat je lah. Dia punya gamet gamet kat atas tu kan. Kita ambil je lah. I A I O I B I O. Okay? Jadi crossing. I A I B I O I B I B I O lah I B I O. Okay, I A I O I O I O. Okay? So, nyatakan nisbah fenotip anak. Berapa nisbah dia? 1 nisbah 1. Nisbah 1. Yes, 1 nisbah 1 nisbah 1 nisbah 1. 1 ni adalah kumpulan darah AB nisbah dengan kumpulan yang ni B kan? Kumpulan darah B nisbah 1 kumpulan darah A, satu lagi kumpulan darah O. Okay. 1 nisbah 1 nisbah 1. Okay, next. D. Terangkan
mengapa penting untuk mengetahui kumpulan darah penderma dan penerima sebelum melakukan pemindahan darah? Sebab apa kena tahu? Penting kena tahu. Mengelakkan pembekuan darah berlaku. Okey, sekarang ni dia tak bagi berapa markah kan? Nak bagi orang Okey. mampu. Sekejap Ni soalan nombor berapa ni? Sekejap, 11.4 3D, Ustaz 40. Okey, sekejap. Okey Jadi, okey, penggumpalan darah berlaku. Okey. Sekiranya darah yang diberikan tidak sesuai dengan darah penerima, okey, menyebabkan penggumpalan darah berlaku. Satu markah. Markah yang kedua menyebabkan kematian. Ataupun boleh membawa maut. Okey. Janet, sekiranya darah yang Allah sama ni je lah sekiranya darah tu tidak sesuai lah kan. Darah darah yang didermakan dengan darah penerima tidak sesuai, okey, boleh menyebabkan penggumpalan darah dan boleh menyebabkan kematian. okay. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 4. Okey. Okey, seorang wanita homozygos. Maksudnya homozygot lah. Okey, homo. Maksud kalau homo maksudnya apa? Sama. Sama. Okey. Homozygot rhesus negatif. Okey, perempuan ni, okey, bila pasal rhesus ni bukan terangkai seks. Terangkai seks tu 3 tadi tu je. Buduh tadi tu. Buduh buta warna, distrofi otot dengan hemofilia. Yang tu baru kita buat X, B, Y. Lepas tu X, B gini. Okey, yang ni baru terangkai seks. Tapi kalau ni adalah rhesus. Kalau rhesus macam biasa je. Jadi dia kata apa? Homozygot rhesus negatif. Jadi perempuan, okey ni induk dia perempuan. Dia punya genotip dia RH negatif. Okey, jadi dia kahwin dengan seorang lelaki heterozygot rhesus positif. Maksudnya bila dia kahwin dengan lelaki heterozygot, hetero tak sama kan? RH negatif, RH positif. Siapa tak faham kat sini? Kenapa RH positif, RH negatif, RH positif? Sebab dia kata heterozygot. Okay, kalau dia kata homozygot rhesus positif, baru kita kata RH positif, RH positif. Tapi sekarang ni dia kata heterozygot lain. Lain-lain. So RH negatif, RH positif. Okay, so dia kata berdasarkan maklumat di atas, bina sebuah rajah kacukan pewarisan. Okay, jadi yang ni sebenarnya apa? Yang ni adalah induk. Okay, so yang ni adalah genotip induk. Kena tulis lah ni. Okay. So, fenotip dia apa fenotip? Fenotip induk. Fenotip induk apa dia? Perempuan, RH negatif, lelaki, RH positif. Itu fenotip dia. Okay. Jadi, so bila dia menjalani bila meiosis berlaku, so akan hasilkan gamet. Okay, dapatlah gamet RH negatif, RH negatif. Okay. Lepas tu yang ni RH negatif, RH positif. Okay. So gamet. Lepas gamet berlaku apa? Persenyawaan. Okay, persenyawaan. Okay, ini crossing. So dapatlah RH negatif, RH negatif. Okay. Ini pula RH negatif, RH positif. Okay, ini pula RH negatif, RH negatif. Dan last kali RH negatif, RH positif. Okay. Jadi generasi F1 dia, ni generasi
generasi F1. So ni adalah genotip dia. So dia punya fenotip F1 apa dia? Fenotip yang ni Rhesus Rhesus negatif. negatif. Ini Positif. rhesus positif. Ini rhesus Negatif. negatif dan lagi satu rhesus. Positif. Sekejap. Ini Tak apa nampak adalah rhesus positif. Jadi berapa persen dia punya kebarangkalian 50-50. rhesus positif? Yes. 50%. 50% lah kan? 50%. Okey, jadi apa kebarangkalian untuk mendapat anak rhesus positif? So kebarangkaliannya adalah apa dia? 1/2. 1/2 ataupun 50% lah. Okey? Okey, apa yang dimaksudkan dengan faktor rhesus? Apa yang dimaksudkan dengan faktor kehadiran rhesus? antigen T di permukaan sel darah merah. Yes, very good. Kehadiran antigen D pada permukaan membran sel darah merah. Okey. Apa peratus kebarangkalian untuk seorang bapa dominan homozygot dan seorang ibu resesif homozygot menghasilkan anak yang rhesus negatif? 0%. Kena buat 0%. dapat kosong. Dia kata apa? Bapa dominan homozygot dan ibu resesif homozygot. Berapa persen? Jadi bapa dominan. Jadi maksud kalau dominan RH rhesus positif lah kan? So ni cikgu ajar dulu. Mak dia adalah rhesus negatif. Positif. negatif. Belaka. Kan? Jadi anak dia apa? Anak dia ada tak rhesus negatif? Ada? Ada? Ada ke? Ada. Anak dia tak ada lah kan. Nak buktikan. Ni gamet dia. RH positif, RH positif, RH negatif kan. Kalau crossing dia akan jadi hetero kan. Semua jadi heterozygot kan. So tak ada lah, kosong lah. Okay. Semua jadi, anak-anak dia semua jadi RH positif, RH negatif. Okay. Alright. Apa yang berlaku pada anak RH positif pertama yang dilahirkan oleh ibu RH negatif? Kita dah belajar ni hari tu. Apa yang berlaku kepada anak tu? Selamat. Anak tu tidak selamat, okey, tidak terjejas. Sebab apa? Sebab antibody tu baru terbina. Belum beranak. Terangkan jawapan anda kan. Okey, anak pertama selamat. Okey. Okey, tetapi semasa kelahiran tu kita ceritalah sebahagian sel darah fetus memasuki darah ibu. Okey, menyebabkan darah ibu menghasilkan antibody. Apa dia? Darah ibu hasilkan antibody anti-rhesus. Antibody anti-rhesus. Jadi anak pertama tidak terjejas, tapi anak kedua mungkin akan terjejas. Okay. Alright, next. Soalan nombor 5. Okay, perempuan dengan R kecil mempunyai thalassemia dan lelaki R besar R kecil merupakan pembawa thalassemia. So apa itu thalassemia? Thalassemia ni apa? Penyakit pewarisan. Penyakit ini diturunkan pada satu generasi ke generasi yang lain. Okey. Penyakit pewarisan yang diturunkan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Okey, apa yang dia punya penyakit ni macam mana? Mutasi gen. Dia berlaku Bentuk hemoglobin yang abnormal. Yes, bentuk hemoglobin yang tidak normal dan juga jumlah hemoglobin yang tidak mencukupi. Okey, bentuk dia lebih kecil. Bentuk dia tidak berbentuk dui cekung. Okey. Dan bilangan hemoglobinnya adalah tidak mencukupi. Okey. So, Punnett square pula kita tengok. Okey, gamet bagi anak untuk lelaki dan perempuan tersebut. Jadi, so gamet ke atas tu dia female kan, perempuan so R kecil,
R kecil lah kat atas tu. Kat lelaki kat tepi ni R besar, R Okey. kecil. So crossing lah. R besar, R kecil, R besar, R kecil, R kecil, R kecil, R kecil, R kecil. Okey. Jadi nyatakan kebarangkalian anak mendapat talisemia. Berapa kebarangkalian anak anda? 1/2. Yang ni kan kebarangkalian 1/2 ataupun 50%. Okey? Okey, tandakan tik bagi jawapan yang betul mengenai talisemia. Seorang individu dengan talisemia dikatakan apa dia? Heterozygote. Are you sure? Salah. Homo. Kalau homo baru jadi Homozygote apa? resesif. Resesif. Yes. Recessive. Okey. Tengok E, huraikan gejala utama talisemia. Macam mana gejala dia? Pucat, Pucat. Lagi? lemah, duk ogok. Lesu kan? Kelihatan Hilang pucat, hilang selera makan. Okey, antaranya lah. Susah nafas. Sukar untuk bernafas. Okey. Jaundice, kuning badan dia. Okey, next. Untuk tahan lama. Okey, nombor 6, keupayaan untuk menggulung lidah dan jenis cuping telinga ditentukan oleh alen resesif yang diwarisi daripada ibu bapa. Okey, seorang perempuan dengan genotip T besar boleh menggulung lidah dan seorang lelaki dengan genotip T kecil tidak boleh menggulung lidah. So lengkapkan macam biasa je lah. Okey, so perempuan T besar, lelaki T kecil. So anak dia akan jadi heterozygote kan? Okey, carrier je. So berapakah nyatakan kebarangkalian anak yang dapat menggulung lidah? Semua boleh gulung lidah. So 100%. Anak yang boleh gulung lidah. Okey, seorang perempuan dengan genotip I kecil mempunyai cuping telinga melekat. Okey, dan seorang lelaki dengan genotip I besar I kecil mempunyai cuping telinga tidak melekat. Okey, so Punnett square. So macam biasa je, I kecil, I besar. Okey, so buat I kecil, I besar, I besar, I kecil. Okey. So nyatakan kebarangkalian anak mempunyai telinga yang melekat 50%. Okey, senang je kan? Okey, next 144. Lengkapkan raja skema di bawah untuk menunjukkan penentuan jantina dalam anak manusia. Anak manusia bukan anak kata, anak manusia. Okey, so bapa dia punya genotip dia macam mana bapa? 44 tambah XY. Yes, very good. 44 tambah dengan XY. Okey, ibu dia adalah 44 tambah XX. XX. Okey. So gamet bapa boleh jadi 22 tambah X. Satu lagi dia boleh jadi tambah Y. yes, very good. 22 tambah Y. Yang ni sama je lah. 22 tambah X. Satu lagi 22 tambah perempuan mana ada Y. Jangan ngarut gitu. Okey, lepas tu persenyawaan. So persenyawaan dapatlah apa? Genotip dia apa? 44 tambah XX. Okey. 44 tambah XX. 44 tambah XX. 44 tambah SY. 44 tambah XY. 44 tambah SY. 44 tambah XY. Okey. Jadi fenotip dia adalah perempuan, lelaki. Okey, so nisbah ratio dia berapa? Nisbah berapa? Berapa? 1/1. 1:1 ataupun 50% perempuan nisbah dengan 50% lelaki ataupun 1:1. Okey, baik, faham Okey, next. Soalan nombor 9. Okey, hemofilia. Hemofilia ni terangkai seks tak? Buduh-buduh, ingat tak? Hemofilia terangkai seks tak? Hemofilia terangkai seks. Okey. Hemofilia merupakan penyakit pewarisan terangkai seks disebabkan oleh alen resesif terdapat pada kromosom X. Okey. XH digunakan huruf
XH. Maksudnya orang ni adalah hemofilia. Okay. Tapi tengok dulu orang ni lelaki ke puang. Okay. Pedigree keluarga di bawah menunjukkan pewarisan hemofilia. Okay. Apa yang dimaksudkan oleh penyakit terangkai seks? Apa yang dimaksudkan penyakit terangkai seks? Bola apa Diwariskan. dah buat tu? Apa dia? Nombor 8? Nombor 8. Optik. Oh. Allahu Akbar. Nombor 8 cikgu tertinggal. Sorry. Okey, tandakan tik pada penyataan betul mengenai penentuan jantina. Okey, mana satu yang betul? A betul tak? A, Manusia B, masukkan. Okey. A betul. B betul. Dan E betul. Cek jawapan awak So yang salah adalah C dan juga D. Okey, ni fakta je ni. Okey, tak ada masalah yang ni Okey, nombor 9 tu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan penyakit terangkai seks? Terangkai seks ni apa dia? Penyakit yang boleh diwarisi tak? Hemofilia, buta warna, distrofi otot. Boleh diwarisi tak? Yes. Penyakit yang boleh diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Yes. Penyakit yang boleh diwarisi dalam keluarga tapi kena tambah sikit. Melalui kromosom seks. Okay? Tambah lagi satu. Tambah sikit lagi. Okay. So penyakit terangkai seks merupakan penyakit yang diwarisi dalam keluarga melalui kromosom seks. Okay, next. Apakah genotip bagi individu A? Sekarang ni nak tengok, nak tahu. So genotip. So dia adalah lelaki hemofilia. So bila dia kata lelaki hemofilia, so dia lah mestilah X, H kecil Y. So ini adalah genotip lelaki hemofilia. Okay, beres? Boleh? Boleh. Okay. Alright, next. C. Terangkan mengapa keturunan lelaki dari A dan B, okay, daripada A dengan B tidak mempunyai hemofilia. Keturunan dia tak ada. Sebab apa? Sebab apa? Ni dah tahu, dah pasti. Kan? Sebab ibu bukan pembawa. Apa dia? Ibu dia Sebab- bukan pembawa. Sebab bukan ibu pembawa. Ibu dia normal kan? Ah. Ibu dia adalah perempuan yang normal kan? Okey, jadi dia punya anak dia, okey kita try buat crossing. Y, okey dia punya mak dia H besar lah. Okey. Jadi dia punya gamet dia X H besar Y X H besar X H besar. Okey, jadi crossing X H kecil besar X H kecil X H besar X H besar Y X H besar Y. Okey, jadi macam mana ni? Sebab apa jadi gitu? So anak lelaki dia ni dia tidak mewarisi apa? Kan semuanya anak-anak lelaki dia alel dia adalah dominan kan? Kan? Dominan. Jadi keturunan lelaki dia tidak mewarisi alel resesif. Jawapan dia. Okay? Nampak? Sebab apa keturunan ni tak ada apa dia kata apa, terangkan mengapa keturunan lelaki dari A dan B tidak mempunyai hemofilia. Sebab apa? Sebab keturunan lelaki tidak mewarisi alel resesif. Nampak? Dia tak waris pun alel resesif. Betul? Okay? Kerana alel resesif terletak pada kromosom X. Okay? Dari bapa yang mempunyai hemofilia. Dapat tak? Okay? Culang. Kiranya kalau ayah positif, mak Ayah negatif. Mana ni tak faham? Ayah positif tak, sekarang ayah- ni hemofilia. Ayah hemofilia, lepas tu Okey. mak normal. Okay. Jadi maknanya anak lelaki akan jadi normal lah. Anak puan yang anak kena lelaki effectnya. pertama. Anak puan yang akan carry. Anak puan yang akan jadi carrier. Oh. Anak puan kat pergi kahwin, kat pergi barulah anak dia ada. Tak pergi Susah. kahwin dengan siapa pula. Tengok pula tu. Okay. Cikgu. Jadi keturunan lelaki ni tak ada masalah. Alel resesif tu dia terletak pada kromosom X.
dari bapa yang mempunyai hemofilia. So dia orang dia terima Y je daripada bapa dia. Nampak tak? Y je dia terima daripada bapa dia. Kan? Kromosom Y je dia terima. Kalau X besar ni dia terima daripada mak dia. Kan? Betul tak anak anda? X besar ni daripada mak dia. Y je dia ambil daripada ayah dia. Nampak tak? Faham tak? Keturunan lelaki, jawapan dia. Keturunan lelaki tidak mewarisi alel resesif. Dia tak mewarisi pun alel resesif. Okay, sebab apa? Ini kerana alel resesif terletak di kromosom X. Okay, alel resesif ni terletak pada kromosom X. Okay, X dari bapa yang mempunyai hemofilia. X dari bapa yang ada hemofilia. Okay, jadi X daripada mak ni tak ada hemofilia. Okay, jadi so yang lelaki ni dia hanya terima kromosom Y sahaja. Okay, mereka hanya menerima kromosom Y dari bapa. Dapat? Faham? Okay, next. Okay, D, apabila individu E berkahwin dengan seorang perempuan pembawa hemofilia. Okay, E ni sekarang ni apa? E ni adalah lelaki normal kan? Dia kahwin dengan perempuan pembawa hemofilia. Okay, jadi okay, E adalah normal. So lelaki kan? Lelaki normal kan? E adalah lelaki normal. Jadi H besar Y. So dia kahwin dengan siapa? Dia kahwin dengan hemofilia. Perempuan hemofilia. X, H kecil, X, H. Pembawa ke? Pembawa. Perempuan tu pembawa. Sekejap. E berkahwin dengan pembawa. Sorry. So X, H besar, H kecil. Okay, jadi dia kata apa kebarangkalian. So dia buat Punnett square. So gamet perempuan X, H besar. Okay. X, H kecil. Okay, lelaki. X, H besar, Y. Okay. Jadi buatlah. X, H besar, X, H besar. X, H besar, X, H kecil. Jadi X, H besar, Y. X, H kecil, Y. So, apa jawapan dia? Ginilah dia punya ni. Okay, soalan dia seterusnya. Tak ada soalan dia. Jadi anak dia kan anak dia? Anak dia akan ada 3 normal, 1 hemofilia. Okay, ni yang hemofilia. Lelaki hemofilia. Tak apa nanti mama beli baru. Okay, nombor 10. Okay. Okay, raja di bawah menunjukkan pedigree keluarga yang menghidap penyakit terangkai seks buta warna. Ni pun macam hemofilia juga. Okay, jadi sekarang ni terangkan keadaan individu yang mengalami rabun warna. Macam mana orang rabun warna ni? Dia tak dapat bezakan antara merah hijau. Yes, especially warna merah dan juga warna hijau. Okay, next. X B besar merupakan kromosom X dengan alel dominan. Manakala XB kecil merupakan kromosom X dengan alel resesif. Okay, tuliskan genotip bagi individu berikut. Okay, N. Okay, N perempuan buta warna. So kalau buta warna, sebab dia terangkai seks, X, B kecil, X, B kecil. Okay? Okay, perempuan buta warna. Okay, O pula. O lelaki normal. So lelaki normal, X, B besar. B besar, Y. Okay, P pula. P perempuan normal. Okay, X, perempuan normal. X, B besar, X, B besar. Apa B kecil? Salah. Normal kan? Dia boleh jadi B besar B kecil. Dia boleh jadi B besar ataupun B kecil. Tapi kejap tapi sekarang ni dia tak ada kaitan ni, P ni dia tak ada kaitan dengan sejarah keluarga N dengan O ni, nampak tak? Dia daripada keturunan lain P ni. Kan? Dia bukan anak pada N dengan O.
Anak N dengan O tu, nampak tak dia punya carta dia tu? P ni daripada keluarga lain. Okay? Pendatang. Okay, Q pula. Q adalah lelaki buta warna. So kalau lelaki buta warna, X, B kecil, Y. Okay? Boleh Boleh. Okay, tengok C pula. Okay. Jika P yang bukan pembawa buta warna, okay, P bukan pembawa buta warna berkahwin dengan individu Q, kahwin dengan Q, ramalkan fenotip anak-anak dalam generasi 2 menggunakan segi 4 panet. Okey, jadi P ni bukan pembawa kan. Jadi X, B besar, yang perempuan punya X, B besar. Okey. Lepas tu yang lelaki apa? Yang lelaki Q, lelaki buta warna kan. Okey, jadi X, B kecil, Y. Okey, jadi buatlah. Okay, jadi X, B besar, X, B kecil, X, B besar, X, B kecil, X, B besar, Y, X, B besar, X, B kecil. Okey. Jadi mengapa buta warna biasa berlaku dalam kalangan lelaki berbanding perempuan? Sebab apa? Allele resesif hanya dibawa pada kromosom Allele resesif hanya dibawa pada kromosom X. Kucing masuk. Abang, kucing masuk. Minta maaf. Kerana apa? Kerana lelaki dia hanya memerlukan satu allele resesif sahaja untuk mengidap penyakit tersebut. Okey? Manakala perempuan dia memerlukan 2 allele resesif. Faham tak? Lelaki hanya memerlukan satu allele resesif untuk mengidap penyakit tersebut. Okey, manakala perempuan memerlukan 2 allele resesif untuk mengidap penyakit tersebut kan? Betul tak? Perempuan kan dia X sebab dia kan terangkai pada kromosom X. Kalau perempuan dua-dua allele ni kena resesif, barulah dia mengidap. Kalau lelaki satu je allele, dia pun dah jadi buta warna. Okey? Y. Okey. Alright, jom kita tengok kejap buku teks. Buku teks. Habis dah 4:11. Seronok kan? Kejap je. Okey, tengok jap buku teks. Muka surat 252. Okey. Jadi kata apa? Rajah 1 menunjukkan kacukan antara 2 pokok kacang pis X dan Y. Okey, katakan P besar allele dominan bagi bunga berwarna ungu, P kecil warna putih allele resesif, S besar allele dominan bagi pot licin, S kecil allele resesif bagi pot berkedut. Okey, jadi okey. So kat situ, so gamet dia apa gamet dia? Okey. So kat situ pokok kacang pis X dia P besar, S kecil. So dia cross dengan P kecil, S besar. So dia punya gamet apa? P besar, S kecil kan? P kecil, S besar. Ni gamet dia. Okay. Alright. Okay, jadi persenyawaan dapatlah P besar, P kecil, S besar, S kecil. So fenotip anak dia apa? Warna ungu, pot licin. Very good. Warna ungu, pot licin. Okay, pandai. Okay. Jadual 1. Okay, C tengok C. Jadual 1 menunjukkan genotip generasi F2. Selepas generasi F1 dikacukkan dengan generasi F1 dengan yang lain. Okay. Jadi jumlah bilangan anak adalah 16. Yang ni 9331 ni. Okay, jadi nyatakan kebarangkalian pandai dah ni ya. Okay, kita tengok soalan nombor 2 pula. Pandai dah rasa. Pandai dah Kang? Soalan nombor 2. Seorang lelaki mempunyai penglihatan warna yang normal. Okay, lelaki X, B besar Y. Kan? Normal kan? Isteri dia yang buta warna. Okay, jadi isteri dia X, B kecil, X, B kecil. Okay. Jadi apa kebarangkalian anak-anak mereka? So ni adalah genotip apa? Genotip induk. Fenotip dia apa anak anda? Fenotip induk? X. Lelaki, normal, kahwin dengan perempuan, Resesif.
buta, resesif, buta Buta warna. warna. Okay. Alright, jadi gamet dia apa gamet dia? XB. X besar, Y. Okay, yang ni X, B kecil, X, B kecil. Okay. So, persenyawaan pula. Persenyawaan, okay. Baiklah, X, B besar, X, B kecil. X, B besar, X, B kecil. X, B kecil, Y. X, B kecil, Y. Okay. So, 1:1 kan? So, penglihatan warna, okay. Apakah kebaran kalian anak-anak mereka buta warna? 50-50. Yes, 50%. Okay, penglihatan warna normal tapi pembawa, ni pembawa, yang ni pembawa. 50-50. So, sama juga, 50%. Okay? Baik, terangkan jawapan anda menggunakan raja skema. So, raja skema ni awak kena buat lah. Memang kena buat. Yang ni adalah genotip F1. Okay, kalau kita kata fenotip F1, kita kata apa? Ni pembawa buta warna, yang ni pembawa, yang ni penghidap buta warna. Okay, baik. Okay, saya tengok tu. Pada sejenis lembu, muka putih dan tanduk panjang merupakan trait yang dominan. Okay, muka putih, tanduk panjang dominan terhadap muka hitam dan tanduk pendek. Seorang penternak bercadang menternak semua lembu muka putih dan tanduk panjang. Okey. Okay, sekejap apa dia kata tadi? Muka putih, tanduk panjang dominan. Okey, muka putih, Muka hitam. tanduk panjang. Okey, adalah dominan. Okey. Satu lagi apa? Muka hitam, tanduk pendek. Okey, adalah resesif. Okey. Okay, seorang peternak bercadang menternak semua lembu muka putih dan tanduk panjang. Jadi dia nak ternak yang dominan lah. Namun sebelum itu dia perlu memastikan bahawa lembu jantan dengan lembu betina yang dimilikinya ialah baka tulen. Okay, sebagai seorang ahli genetik, bagaimana anda dapat membantu peternak tersebut untuk mengenal pasti sama ada lembu tersebut merupakan baka tulen ataupun hibrid? Macam mana nak tentukan? Macam mana? Kita tentukan sama ada dia ni baka tulen ke baka hibrid. Tengok genetik ya. Kita kena, panjang dia punya jawapan Okey, dia kata cikgu share yang ni jawapan dia. Katakan W mewakili alel dominan untuk putih. Okey. Kena buat kacukan lah, Kacukan pertama, kacukan kedua, kacukan ketiga. Okey. Tak apa, yang ni awak study sendiri, nanti cikgu hantar, cikgu print screen ni. Okey. Beres kita kena buat kacukan beberapa kali. Okey. Jadi esok start dengan MPP 2. So bila start MPP 2, awak tak ada lah kelas gini. Tak ada kelas PDPR gini. Jadi cikgu ni untuk ingatkan awak je lah, awak buat MPP 2 gitu je lah. Tahu dah kan? Sedia maklum dah kan? Yes. Okay beres So good luck for tomorrow. Cikgu. Nanti Bio MPP 2 masuk part apa? Cikgu dah tahu lagi sebab soalan pun dah hafal lagi. Jadi cikgu dah tahu. Sudah. Cikgu pun dah tahu tapi rasanya duk sampai habis kot. Rasanya lah. Sebab kita ada 2 bab lagi. InsyaAllah lah cover hot yang sebelum-sebelum ni kot. Cikgu rasa lah. Okay. Ada soalan tak anak-anak? Still lagi duk dapat apa ni kedatangan yang apa 100%. Payah nak dapat kelas awak Okay. Ada soalan tak anak anda? Buat malang aku baru dapat. Allah, malam kalau suami cikgu pergi kerja baru boleh cikgu buat. Kalau ni suami cikgu ada kat rumah boleh buat siang. Okay.
Sebabnya malam pula nak prepare untuk kelas esok pula. Gitu lah. Okay. Tak apalah, mana-mana je Okay. Masa periksa tu dalam GM dah. Periksa dah GM. Periksa tu awak buat sendiri kat rumah. Awak buat sendiri kat rumah. Atas awak punya kejujuran. Gitulah. Patutnya kena diawasi oleh awak punya parents lah. Awak kena jujur lah jawab tu, jangan tengok buku. Buat sendiri. Gitu. Okay. Kan bagus kalau SPM gini. Allah. Seronok open book test Macam paper 3 sejarah Straight A plus lah ke ni. paper 3 awak ada lagi? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ke Kata tak? Amali. Tak ada dah kan? KSSL tak ada dah paper 3. Okay anak anda. Thank you very much for spending time. Okay, Stop record, start dah. Okay. Apa cikgu rasa macam stop dah ni? Dok. Okay. Sudah masuk YouTube